PRK Kuala Kubu yang akan berlangsung pada 11 Mei ini, pada khidmat saya, akan memberikan satu cabaran kepada Pakatan Harapan untuk mengekalkan kerusi tersebut buat kali keempat. Maksudnya di sini ialah yang pertama kita perlu lihat dalam konteks pola PRK itu sendiri, iaitu ramai pengundi kurang berminat untuk turun mengundi. Kenapa kurang berminat untuk turun mengundi? Pertamanya disebabkan mereka tahu dan sedar bahawa PRK ini bukanlah dapat untuk mengubah negeri ataupun mengubah kerajaan persekutuan, baik kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Itu yang pertama. Yang kedua, isu politik ini dianggap sebagai satu isu yang meletihkan, khususnya pelbagai isu yang dibangkitkan khususnya oleh pembangkang. Ia menjadikan satu kelesuan ataupun fatigue kepada pengundi. Jadi saya kira untuk masa kini, saya kira jumlah yang akan turun mengundi akan kurang. Yang ketiga, saya kira memang berdasarkan rekod peratusan keluar mengundi pada PRU yang lalu, hanya 27,000 daripada 40,000 pengundi yang turun. Itu pun majoriti sekitar lebih 4,000. Dengan kata lain, bahawa situasi berdepan dengan PRK ini adalah situasi yang mencabar kerana ia juga berlaku beberapa perkara. Misalnya seperti isu suasana ekonomi yang sering ditanggapi sebagai masih lagi belum memuaskan pengundi. Yang kedua, sentimen pembangkang khususnya sering memberikan pandangan-pandangan negatif terhadap pencapaian kerajaan Malaysia Madani atau kerajaan perpaduan. Persepsi-persepsi ini yang disebarkan melalui media sosial, khususnya TikTok dan juga kumpulan media sosial lain seperti WhatsApp ini, saya kira ini memberikan persepsi yang buruk ataupun yang salah yang boleh mempengaruhi pengundi Kuala Kubu baru. Begitu juga dengan isu seperti isu stokin kalimat Allah, saya kira juga perlu ditarangi dengan baik, khususnya untuk menyantuni pengundi Islam. Yang ini perlu ditangi dengan baik oleh komponen-komponen kerajaan perpaduan, khususnya Barisan Nasional dan juga PH. Pada masa yang sama juga, pihak kerajaan perpaduan juga memastikan undi muda, golongan anak muda berpihak kepada PH ataupun kerajaan perpaduan. Ini kerana pengundi muda ini kita lihat dari segi literasi politik mereka masih lagi rendah dan mereka juga terdedah dengan persepsi buruk yang boleh menyebab ayunan undi juga berubah. Dalam konteks parti muda, memang saya kira parti muda ini tidaklah relevan sangat, tetapi parti muda boleh menggunakan pelbagai isu untuk menarik perhatian dan untuk memberikan ayunan undi. Tapi secara keseluruhannya, saya kira PRK Kuala Kubu ini sesuatu yang saya kata agak mencabar. Namun saya kira PH dan BN khususnya boleh mengekalkan kursi tersebut walaupun mungkin jumlah yang turun mengundi agak rendah, dan ini cabaran untuk mereka memastikan penyokong kedua-kedua pihak antara BNPH itu turun memberikan sokongan, sebab ini mampu membawa dinamika politik yang lebih padu, yang lebih baik untuk disampaikan mesej kepada kerajaan perpaduan. Adakah Pakatan Harapan dapat mengekalkan kerusi tersebut bagi kali keempat? Persoalan ini banyak dilontarkan oleh pemerhati politik, memandangkan DAP yang mewakili kerusi ini sejak 3 penggal yang lalu, yang menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, dan setelah setahun pilihan raya negeri, banyak berlaku perkembangan politik yang agak panas kita lihat, seperti isu-isu yang berkait dengan perkauman dan agama. Saya fikir bahawa Pakatan Harapan mempunyai peluang yang cerah untuk mempertahankan kerusi ini, memandangkan faktor demografi yang memberi kelebihan kepada kerajaan perpaduan. Ini kerana walaupun kawasan Kuala Kubu baru ini adalah kawasan majoriti Melayu, tetapi jumlah pengundi Cina, pengundi India agak signifikan, di mana kemungkinan besar DAP mampu untuk mempertahankan sokongan Cina dan juga bukan Melayu yang lain sehingga 80%.
Dan negeri Selangor adalah satu negeri di mana penyokong di kalangan orang Melayu agak tinggi. Secara keseluruhannya di negeri Selangor ini purata sokongan yang diterima oleh Pakatan Harapan di kalangan orang Melayu adalah antara 25 hingga 35%. Sekiranya Pakatan Harapan mampu meraih sekurang-kurangnya 30% pengundi Melayu dan 80% pengundi bukan Melayu, bererti DAP mampu untuk mempertahankan kursi ini. Dan pada masa yang sama, perkembangan isu-isu politik yang berlaku seperti isu kalimah Allah, isu yang menyebabkan berlakunya situasi hubungan yang berimpak negatif antara kaum ini mungkin akan memberi impak yang berbeza di kawasan Kuala Kubu Baru ini, di mana pengundi bukan Melayu secara solidnya akan pergi kepada Pakatan Harapan, manakala undi Melayunya majoriti akan pergi kepada Perikatan Nasional. Adakah dinamik sokongan Melayu moderat di Kuala Kubu Baru ini mampu dikekalkan oleh Pakatan Harapan untuk meraih sekurang-kurangnya 30% undi Melayu, dan pada masa yang sama sekurang-kurangnya 80 atau lebih pengundi bukan Melayu menyokong calon Pakatan Harapan? Itu tergantung kepada perkembangan politik yang berlaku pada tempoh beberapa hari daripada sekarang ini untuk menzahirkan keputusan terhadap pilihan raya di kawasan ini.